Ye, kita dah sampai ke destinasi yang pertama, iaitu Kedai Roti Canai Kayu Arang. Kedai Roti Canai Kayu Arang terletak di Kampung Bakar Batu Melaka. Mendengar namanya, pasti ramai di antara kita dapat mengagap. Roti canai yang dijual di sini dibakar menggunakan dapur berkayu arang. Itulah keistimewaan dan keunikan kedai ini yang masih mengekalkan cara tradisional untuk memberikan aroma yang menarik dan rasa yang lebih enak kepada para pelanggan. Kedai ini menyediakan pelbagai juadah pagi yang menjadi perhatian para pelanggan. Antara menu yang sering dipesan oleh para pelanggan adalah roti canai tampal dandut. Roti ini dihidangkan bersama 2 biji telur separuh masak. Kelazatannya lagi terasa apabila dicecah bersama kuah dal dan kuah kari. Menu kedua yang menjadi perhatian para pelanggan adalah roti canai nachos. Roti ini mempunyai gabungan selera tempatan dan barat. Apabila melihat dari luaran roti ini, ianya kelihatan seakan bentuk pizza. Namun rasanya agak berbeza kerana roti canai nachos ini masih dibakar menggunakan dapur kayu arang. Okeylah kawan-kawan, saya nak pergi order dulu. Bye! Okey kawan-kawan, jika sebentar tadi kita telah melihat tempat-tempat makanan yang menarik di Melaka, seterusnya saya akan membawa anda ke tempat yang begitu unik di Melaka, iaitu Masjid Cina Melaka. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Masjid Cina Melaka merupakan masjid di Krubun Melaka, Malaysia dengan gaya seni bina Cina. Masjid ini adalah masjid ketiga berciri seni bina Cina di Malaysia selain di Kelantan dan juga Perak. Ianya telah dibangunkan oleh Persatuan Cina Melaka. Seterusnya saya akan menceritakan kos pembinaan masjid ini. Dianggarkan kos pembinaan masjid ini sebanyak 7.5 juta dengan 5.9 juta disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, manakala selebihnya daripada Persatuan Cina Melaka dan juga sumbangan daripada orang ramai. Apa yang saya tertarik dengan masjid ini ialah khutbah solat Jumaat di masjid ini disampaikan dalam bahasa Mandarin. Bagi saya ini merupakan satu perkara yang begitu unik kerana khutbah tersebut disampaikan dalam bahasa Mandarin. Masjid ini direka dengan seni bina Cina yang unik dengan pagoda dan kaligrafi Cina daripada gabungan reka bentuk seni bina beberapa masjid di Beijing, Shanghai dan Xi'an di China. Ianya mempunyai satu menara masjid dan 2 kubah. Masjid ini juga dilengkapi dengan Dewan Solat Utama, perpustakaan, Dewan Serbaguna, pejabat-pejabat dan juga restoran. Dengan kawasan seluas 2.8 hektar, masjid ini boleh menampung sehingga 2,000 jemaah. Hai kawan-kawan, perasan tak? Di Melaka memiliki ratusan muzium yang membabitkan pelbagai daerah dan mempunyai kelebihan tersendiri terhadap nilai sejarah yang ingin disampaikan kepada pengunjung. Namun, antara muzium yang menjadi tumpuan orang ramai ataupun pelancong lazimnya berada di sekitar lokasi tumpuan utama pelancong seperti Bandar Hilir dan beberapa lokasi lain sekitar Melaka. Sekarang, saya nak bawa kawan-kawan semua pergi ke salah satu muzium yang menjadi tarikan utama di Melaka, iaitu Muzium Seni Bina Malaysia. Muzium ini terletak di sekitar lokasi utama Bandar Hilir dan bertempat di bangunan 2 tingkat berwarna merah yang juga merupakan sebuah bangunan pentadbiran Belanda pada pertengahan abad ke-18. Muzium Seni Bina ini mempamerkan pelbagai seni bina bangunan yang bersejarah di negara ini yang cukup ikonik dan melambangkan sesebuah budaya dan kesenian tersendiri di dalam sesebuah peradaban bangsa. Jadi, korang jangan lepaskan peluang untuk melihat sendiri apa yang terdapat di dalam muzium ini. Kawan-kawan semua tahu tak? Ruang pameran yang disediakan di muzium ini diberikan kepada 8 galeri utama yang memaparkan seni bina rumah-rumah Melayu tradisional, seni bina istana, seni bina kolonial, seni bina moden, seni bina rumah ibadat, seni bina kota-kota pertahanan dan seni bina peribumi. Persembahan pameran ini dilengkapi dengan gabungan teks
dan model-model bangunan bersejarah yang menarik serta unik. Antara menariknya ialah model stesen kereta api Tanah Melayu, Masjid Kapitan Keling Pulau Pinang dan pelbagai lagi. Selain itu, turut dipamerkan juga ialah peralatan-peralatan pertukangan tradisi yang digunakan dan juga ukiran-ukiran yang terdapat pada rumah-rumah Melayu tradisional pada zaman dahulu. Muzium ini mempunyai mesej atau penyampaian tersendiri dalam mendedahkan nilai sejarah kepada pengunjung yang datang yang mampu menerapkan nilai yang perlu dihargai dalam pembentukan sesebuah negara. Sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, tengkolok seperti yang terdapat pada masa sekarang belum lagi dicipta. Tetapi memadailah jika seseorang itu menutup atau mengikat rambut yang panjang supaya kelihatan kemas. Ikatan kain ini semakin lama semakin cantik, diolah dan diubah suai mengikut taraf seseorang itu sehinggalah sekarang. Orang Melayu Melaka telah menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengubah dan mereka bentuk sehelai kain 4 segi untuk dipakai sebagai penutup kepala. Kini, pakaian tengkolok sering digunakan oleh pengantin lelaki semasa bertandang dan bersanding di atas pelamin. Pada hari pertama istiadat perkahwinan dilangsungkan. Semasa bersanding di atas pelamin, mereka dianggap sebagai raja kerana mereka berpakaian lengkap seperti seorang raja yang bersemayam di atas tahta. Tengkolok yang dipakai oleh pengantin lelaki pada masa sekarang dihiasi dengan barang kemas untuk menambahkan seri dan kekacakan pengantin. Okey, itu adalah antara perhiasan tradisional yang berada di negeri Melaka. Jadi, mari kita ke destinasi yang seterusnya. Okey, kita dah sampai. Welcome to Jongke Walk Melaka. Jongke Walk Melaka terletak di Jalan Hang Jebat. Tempat ini merupakan syurga bagi makanan dan pengumpulan barangan-barangan antik. Kepada sesiapa yang food hunter tu, bolehlah korang datang ke sini beli makanan banyak-banyak ya. Walaupun majoriti penjual makanan di sini adalah berbangsa Cina, jangan risaulah, saya jamin 100% halal. Pelbagai makanan yang ada dijual di Jongke Walk ini, termasuklah makanan India, makanan Melayu serta makanan Cina. Biasalah, satu Malaysia kan. Okey, jom saya bawa korang ke tempat yang terkenal di sini. Air kelapa lambung. Tengoklah abang ni lambung-lambung kelapa. Kita layanlah dulu. Air kelapa lambung ni lah yang sangat terkenal di sini. Tengok tu, ramai pengunjung yang datang. Malam pun dah tiba. Jom ikut saya ke tempat yang seterusnya. Di Jongke Street. Apabila tibanya waktu malam, muncullah becak-becak ini di Jongke Street. Cantik betul becak dia. Dihiasi dengan lampu dan Hello Kitty, comelnya. Becak ini digunakan untuk membawa pengunjung bersiar-siar di Kota Melaka dan juga akan disewa kepada pengunjung yang ingin menyewanya. Nak cari cenderamata dan barangan-barangan antik? Okey, jom ikut saya. Saya akan bawa korang ke Jongke Walk World Heritage Park. Inilah tempatnya. Jom kita masuk tengok apa yang ada di dalam. Jongke Walk World Heritage Park terdapat pelbagai jenis barangan antik yang dijual di sini, seperti keris, duit shilling lama, cincin dan macam-macam lagi lah. Kalau korang nak tahu, korang datanglah sini. Tengok apa yang ada di sini. Tengok tu. Nak buat tattoo pun boleh tau. Menarik betul lah tempat ni. Tempat ini akan dibuka pada waktu 6 petang dan tutup pada waktu 3 pagi. Yang nak datang tu bolehlah ajak family korang sekali ya. Boleh cuci mata kat sini. Kat Jongke Walk ni macam-macam tau ada. Betul lah orang cakap, Melaka is truly Asia.